Dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna wa insana illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan juga manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, aktiviti dakwah itu adalah satu aktiviti yang bukan sahaja mendekatkan orang lain kepada Allah, tetapi mendekatkan kita kepada Allah. Bukankah ibadah itu dia juga merangkumi apa jua aktiviti yang dalam bentuk ketaatan kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Bukankah kita apabila kita berdakwah, tuan-tuan, puan-puan, kita ingatkan orang untuk dekat kepada Allah? Bukankah pada masa yang sama kita juga sedang mengingatkan diri kita untuk dekat pada Allah? Yes. Dan ini yang sepatutnya. Jadi dakwah ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah satu kewajipan, bukan satu sunat. Dan saya sebelum pergi kepada peranan dan juga pendekatan, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, dakwah ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan ingat ini. Perkara ini, usaha ini, kegiatan ini adalah satu kegiatan untuk kita menyelamatkan diri dari azab api neraka. Dia adalah satu kegiatan untuk menyelamatkan diri kita dari azab api neraka. Dia bukan nak selamatkan orang lain dulu. Kenapa saya kata begitu? Dan selepas mendengar cerita ini, kalaulah tidak terdetik di dalam hati kita mahu turut serta dalam dakwah, mahu melakukan sesuatu, barangkali kita perlu meningkatkan lebih banyak keimanan kita. Pernah dengar tak cerita tentang kisah hari Sabat, di mana Yahudi dilarang tangkap ikan pada hari Sabtu? Pernah dengar cerita ni? Pernah. Baik, saya ceritakan semula. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala melarang orang Yahudi pergi tangkap ikan pada hari Sabtu. Larang mereka tangkap ikan hari Sabtu. Tetapi pada hari Jumaat, macam hari ini, satu kumpulan mereka pergi ke laut sebelum maghrib, letak jala ikan mereka, dan sebelum maghrib mereka balik. Mereka balik ke pantai. Kumpulan A dah pergi dah. Kumpulan B yang tak pergi laut, yang tak buat semua itu, pergilah tanya mereka, sahabat, wahai sahabat, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk menangkap ikan pada hari Sabtu? Kenapa kalian pergi? Kumpulan A jawab, wahai sahabatku, hari ini baru hari Jumaat, esok Sabtu kami tak pergi laut, Sabtu kami di rumah, esok Sabtu kami tak pergi, Ahad insya-Allah barulah kami pergi ke laut, tengok kalaulah ada. Kalau ada pun alhamdulillah, itu rezeki. Tapi Sabtu kami tak tangkap, Sabtu kami kat rumah je. Jawapan mereka betul ke salah? Betul ke salah, tuan-tuan dan puan-puan? Adik-adik rasa macam mana? Betul ke salah? Betul lah tu. Kan Allah larang hari Sabtu tak boleh pergi tangkap ikan. Dia tak pergi tangkap ikan hari Sabtu, betul tak? Tak pergi. Ini yang kita namakan sebagai technically right, ethically wrong. Betul secara teknikal, salah secara etika. Kalau nak contoh lebih mudah, saya bagi contoh ini. Dalam Islam, kita tahu ada beberapa perkara yang diperintahkan dan beberapa perkara yang dilarang. Saya nak gunakan cerita ini. Kita ada seorang kawan, dia pergi ke mini supermarket. Di supermarket dia ada bahagian non halal, betul ke? Ya, jual barangan-barangan non halal lah. Tapi kadang-kadang kita terfikir kan, kenapa nak letak non halal? Letaklah haram je. Habis cerita sama je kan. Jadi dia pergi ke bahagian itu dan dia beli bacon. Tahu apa itu bacon? Bacon adalah daging khinzir, okey? Bacon. Tetapi yang dah disalai semualah. Jadi dia pergi beli. Bila dia pergi beli, dah bayar dah. Nak bismillah masuk mulut dah.
kita sepantas kilat kita pergi pegang tangan dia dan kita bagi tahu kat dia, Haji. Haji pula tu. Haji, mana boleh makan Ji? Haram Ji. Kita ni Muslim. Yang lelaki yang pegang bacon tu, dia kata, apa yang haram? Ni halal lah. Haji, kita orang Islam Ji, mana boleh makan ni? Haram. Dia kata, dia tanya pula dekat kita, awak baca Quran tak? Baca Quran tak, adik? Baca kan? Dalam Quran, Allah haramkan apa? Haramkan bacon ataupun khinzir. Jawab betul-betul. Allah haramkan bacon ke khinzir? Khinzir. Yang ini apa? Bacon. Sama ke berbeza? Berbeza. Yang ini saya tak makan khinzir, saya makan bacon. Jawapan kawan kita tu betul ke salah? Betul. Teknikanya betul, tapi etikanya salah. Sama tak dengan keadaan kita hari ini? Allah suruh kita berdakwah, Nabi SAW suruh kita balighu ani walau ayah. Kita tak berdakwah, kita cari alasan macam kumpulan A. Alasan teknikal. Tak free lah, tak pandai lah, takut lah, malu lah, sensitif lah, macam-macam kita bagi. Itu alasan teknikal. Itu alasan teknikal. Allah tak tahu ke kita ada perasaan malu? Tahu. Allah tak tahu ke benda ini kalau cakap pasal agama, dia ada sensitivity dia? Allah tahu ke tak tahu? Tahu. Allah tak tahu ke dalam diri kita ada ketakutan? Allah tahu. Kalau Allah dah tahu, kenapa Allah suruh kita buat? Ada kalanya yang perlu kita persoalkan bukannya kemampuan diri kita. Kita perlu tanya diri kita, Aku rasa malu, aku ada macam-macam sensitivity dan sebagainya, tapi kenapa Allah wajibkan? Kenapa Allah wajibkan? Itu yang perlu kita tanya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi tak apalah, kumpulan B dah buat kerja mereka, kumpulan A tetap tak berubah. Maka datanglah kumpulan C yang tak pergi laut dan tak pergi cegah amal makruf nahi munkar. Pergi tegur kumpulan B. Dia tanya mereka, korang ni sibuk-sibuk buat apa? Jangan jaga tepi kain orang, kubur masing-masing. Korang ni bajet bagus buat apa? Dah confirm masuk syurga ke? Biarlah kumpulan A tu, dia orang nak pergi laut pun. Yang kau sibuk-sibuk buat apa? Allah akan melaknat mereka, bukan laknat kita pun. Lalu, bukankah hari ini dalam kehidupan, apabila adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan ingin mula berdakwah, antara tentangan yang paling kuat, yang paling kerap dan paling konsisten, bukannya datang dari luar dulu, datang daripada orang yang rapat dengan kita dulu dengan berkata, Haji, apa? Dah hafal Quran dah Haji? Hajar, dah hafal Quran dah? Dah pandai bahasa Arab? Dah confirm syurga ke? Sibuk-sibuk je jaga tepi kain orang? Jangan jaga tepi kain orang lah, kubur masing-masing. Sama lah tu. Sama dengan kumpulan C. Lalu kumpulan B jawab, kami menasihati mereka adalah untuk melepaskan rasa bersalah dan tanggungjawab kami terhadap Rabb kami. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 164, mereka jawab. Apa pengakhiran cerita ini, tuan-tuan dan puan-puan? Dua golongan ditukarkan menjadi kera dan khinzir yang hina. Dua golongan yang mana? Kumpulan A confirm kena lah, betul kan? Satu lagi kumpulan ialah kumpulan apa? B ke C? C. Kenapa kumpulan C kena? Dia tak pergi tangkap ikan tau. Dia seolah-olah kawan kita yang ponteng kelas, kita tak ponteng kelas, kita yang kena. Macam tak make sense. Kumpulan A kena, kita maklum, tetapi kenapa kumpulan C pun kena? Cuba fikir. Fikirlah. Bagilah jawapan adik. Apa jawapannya? Teka. Kenapa kumpulan C pun kena? Angka nak tahu? Kenapa kumpulan C pun kena? Sebab apa? Sebab dia terlampau handsome? Kenapa adik? Sebab apa? Cakap kubur masing-masing. Habis kita cakap tak kubur masing-masing? Kalau macam tu kita pun kena. Setuju tak tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat? Kumpulan B terlepas
tak dikenakan sebarang hukuman dan azab dari Allah, walaupun kumpulan A yang mereka tegur itu tak berubah, kerana mereka telah melaksanakan tanggungjawab mereka untuk bagi tahu. Betul ke tidak? Tapi kumpulan C, mereka kena sebab apa? Nampak perkara mungkar, tak cegah, malahan cuba mencegah pula kebaikan. Hari ini nampak gayanya kita lah macam kumpulan B ke kumpulan C, tuan-tuan dan puan-puan? Cakap terus terang, kumpulan B ke kumpulan C? Astaghfirullahalazim. Kalau kumpulan C dilaknat tau. Astaghfirullahalazim. Tapi kita nak jadi kumpulan mana? Jangan ada siapa jawab saya nak jadi kumpulan A, bro. Kita nak jadi kumpulan apa? B. Apa yang kumpulan B buat? Sampaikan dakwah. Orang masuk Islam tak masuk Islam bukan urusan saya, bukan urusan tuan-tuan dan puan-puan. Itu urusan Allah. Fazakir innama anta muzakir, lasta alaihim bimusaitir. Surah Al-Ghasyiyah surah 88 ayat 21-22. Fazakir, bagilah amaran. Sesungguhnya tugas kamu hanya sekadar memberikan amaran, dan kamu tidak diberikan kuasa untuk mengubah mereka.